Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dipertemukan dalam satu pertemuan di alam maya ini, dan saya muliakan dan saya raikan seluruh ahli keluarga saya, dan saya raikan penajaan daripada Masjid Kampung Paya di Polisi Negeri Sembilan. Saya raikan pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, dan bersama dengan kru audio kuliah. Begitu juga saya meraikan para penuntut pencinta ilmu yang dekat maupun yang jauh yang menyaksikan pertemuan pada pagi yang cukup bermakna pada kita semua. Alhamdulillah, dulu, kini dan selamanya lah kita bertasdik dalam sekalian hati nurani sadumbari sekalian yang menyaksikan pertemuan pada malam ini, hatta pada rakaman, insya-Allah. Kita sesungguhnya masih berada di suatu bulan yang penuh barakah, Syahrul Ramadan. Sukacita saya membentangkan suatu tajuk yang berkaitan, andaikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Mungkin di antara saya dan kita semua, dengan ilmu dan takdir Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazahin rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa yang menjadi kerahsiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya iaitu usia ataupun umur di antara kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan saya dan kita semua berada di suatu bulan yang penuh barakah ini. Dan ramai di antara insan yang berilmu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berhajat untuk mendatangi Ramadan ini, agar usia umur mereka sampai ke tanggal di bulan Ramadan ini. Maka tahu-tahu umur di antara kita sampai pada Ramadan 1441 Hijrah ini. Ramadan yang lalu telah kita lalui. Beberapa tahun yang lalu, seusia saya hampir mencecah angka 50, walaupun di pertengahan umur usia 40-an. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan takdir dan ilmu Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah panjangkan usia kita, bermakna sesuatu rahsia yang Allah kendaki kita untuk beramal ibadah sebaiknya, agar mencapai suatu tuntutan, iaitu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam satu firman-Nya, dalam satu ayat, keberadaan pada ayat 183. Allah menyapa dengan kasih sayang bagi orang yang beriman. Disuruh kepada orang yang beriman, a'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah,
trademark di sini, iaitu keimanan saya dan kita semua Allah ungkit supaya kita benar-benar beriman, menuruti segala apa yang Allah perintahkan, meninggalkan segala apa yang Allah larangkan. Tanggungjawab kita sebagai mukmin yang sejati, maka difardukan kewajiban untuk kita menjalani Ramadan Al-Mubarak ini. Kefarduan puasa difardukan kepada saya dan di antara kita semua yang mukmin. Kemudian seumpama orang-orang sebelum daripada kita berpuasa, agar kita mencapai suatu maqam, iaitu maqam takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka menjadi suatu titik persoalan kepada saya dan kita semua. Apabila telah sampai Ramadan ini, timbul persoalan pada diri saya dan kita semua. Mungkin, maybe, orang putih sebut maybe, mungkin ini adalah Ramadan yang terakhir. Mungkin buat saya, mungkin di antara kita. Betapa ramai telah Allah jemput rasmi yang kita kenal, ada di antara pasangannya telah kembali ke rahmatullah, ataupun di kalangan ahli keluarganya yang dikasih, disayangi. Kemudian ada di antara yang kita kenal di kalangan ahli keluarga kita, hatta kaum kerabat kita, ataupun sesiapa saja, sahabat, kenalan kita, jiran kita, ataupun yang kita tidak kenal tapi kita mengetahui mereka telah sampai tempoh ajal mereka. Maka ibrah kematian itu sebagai suatu tazkirah yang aulawiyat kita guna pakai. Kerana apa? Apabila mana kita berada di bulan yang penuh barakah ini, subhanallah, menjadi suatu hikmah betapa berdasarkan riwayat Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, ketika Ramadan Al-Mubarak menjelang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mafhum hadis menyatakan telah datang kepada kalian bulan Ramadan, iaitu satu bulan yang penuh barakah, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa padanya. Seumpama pada ayat 183 suratul Baqarah sebagai mukaddimah sebentar tadi. Suatu bulan di mana semua dalam bulan Ramadan ini rasmi dan sahih. Bagaimana pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan dibelenggu, dan di dalam bulan Ramadan ini terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan kiraan 83 tahun 4 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik. Maknanya nilai tambah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah nyata dalam satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu kita tamamkan dulu hadis ini. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikan pada malam tersebut, yakni malam Lailatul Qadar, maka sungguh ia tidak mendapatkannya, iaitu tidak mendapat rahmat, barakah dan redha Allah. Hadis ini diriwayahkan oleh Imam An-Nasa'i. Subhana rabbiyal azim, masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala telah panjangkan usia di antara kita. Saya ulang balik pertanyaan tajuk yang berbangkit pada waktu duha ini, iaitu andai kata Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat di antara kita. Jadi apa sebenarnya yang sepatutnya saya dan di antara kita usaha lakukan, sedangkan peluang cerah di hadapan kita dibentangkan ilmu wahyi dan prospek-prospek yang ada di dalam al-hadis, bagaimana pintu syurga dibuka seluas-luasnya, dan dalam masa yang sama serentak dengan itu pintu-pintu neraka Allah Subhanahu Wa Taala ditutup dengan rapat sekali. Maka pada waktu inilah waktu yang sangat baik untuk kita
menjalani Ramadan sebagaimana yang telah Rasulullah SAW ungkapkan. Bagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa menjalani Ramadan, mengharungi Ramadan ini, menghiasi dengan penuh dengan keimanan. Dia beramal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengharapkan redha Allah. Dia mengetahui betapa setiap amal yang dilakukan Allah akan balasi dengan pembalasan yang setimpal. Masya Allah, di waktu itu bagaimana apabila melakukan demikian, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Begitulah andai kata insya-Allah kita ini ketemu dengan satu malam Lailatul Qadr. Sehingga kan ada suatu hadis menyatakan daripada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Man qama Lailatul Qadri, barang siapa mendirikan berdiri untuk melakukan solat, menghidupkan malam pada malam kemuliaan itu, malam Al-Qadar itu, dengan penuh keimanan dan mengharap redha Allah, maka niscaya dosa-dosanya akan terampun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sesuatu itu dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan saya dan di antara kita jangan terlepas pandang. Andai kata Ramadan ini Ramadan yang terakhir, maka tentulah pada saya dan kita semua berdoa supaya Allah rezekikan saya di antara kita ini untuk diberi kekuatan untuk beribadah, beramal soleh sampai tahap takwa dan ikhlas sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maka dengan rasminya pada permulaan bicara ini nak menyatakan betapa Allah telah bentangkan prospek, peluang cerah kepada saya dan kita semua untuk guna pakai sebaiknya. Masa yang ada bagi orang yang bertakwa, dia memenuhi masa dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita semua. Bukankah Allah yang menciptakan kita dan dalam masa sama dia melengkapi kehidupan kita dengan rezeki dari sisinya, dengan pembendaharaan daripada dana ataupun bajet pembendaharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, menggunakan kita kepelbagaian rezeki dan nikmatnya. Maka tentulah saya dan kita semua kena menepati dengan suatu persoalan, bagaimana subhanallah, sebagai satu peringatan sebagaimana yang telah berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak menyatakan dalam satu kisah dinyatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu ketika dalam tafsir Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang jaid, yakni sanad yang baik, dia menyatakan pada suatu malam Rasulullah SAW berjalan di salah satu lorong di kota Madinah. Maka baginda mendengar suara seorang wanita yang mana dia membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam pembacaannya, dalam beberapa detik itu, kemudian wanita perempuan ini menangis. Nisa ini menangis. Dan dikala dia membaca suatu ayat pada mukaddimah surah Al-Ghashiyah, bagaimana Allah nyatakan ba'da a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghashiyah
sudah tibakah kepadamu khabar, yakni tentang hari pembalasan, al-ghasyiyah. Maka di waktu itulah bagaimana perempuan ini, wanita ini mengulangi bacaan ini sambil menangis. Ini suatu sunnah, suatu fi'li, perbuatan yang mana apabila kita bertemu dengan satu ataupun dua ayat yang berkaitan dengan persoalan sama ada basyirah, khabar gembira, ataupun wanazirah, khabar-khabar yang menakutkan, memberi peringatan kepada saya dan kita semua, maka sunnah diulang sekurang-kurangnya antara 2 ke 3 kali. Begitulah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW apabila mendengar ayat ini, sedangkan kita faham dengan baik ilmu Al-Quran ini turun kepada asalnya surah yang berada dalam Al-Quran, 114 surah itu asalnya kesemuanya termasuk ayat-ayat Allah yang berjumlah 6,236 ayat dalam Al-Quranul Karim itu. Kesemua itu disampaikan kepada baginda Nabi SAW. Dan salah satu ayat yang bagaimana apabila wanita ini membaca, memperingatkan kepada Nabi SAW, sudahkah tiba kepadamu khabar ataupun kisah bagaimana tentang al-ghasyiyah, maka tentulah Nabi SAW terkesan dengan pertanyaan itu, sedangkan itulah ayat yang ditujukan kepada baginda Nabi SAW. Rasulullah SAW pada waktu itu meletakkan kepala di pintu rumah wanita ini, mengenangkan ayat ini. Lama-lama Rasulullah mendengar, beberapa kali Rasulullah mendengar, langsung baginda Nabi SAW menangis dan mengatakan, na'am, ya, benar, sudah tiba, ya, sudah tiba. Kerana apa? Kerana ayat ini, ayat yang berkaitan dengan peringatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib baginda Nabi ke atas Nabi SAW, wajib juga kepada Rasul, terutama kepada Rasul Allah, menyampaikan risalah agama ini. Maka kepada saya dan kita semua, ayat ini biasanya kita, mungkin sebahagian kita telah baca, ataupun para imam mengulangi baca. Surah Al-Ghasyiyah ini sunnah dibaca di waktu-waktu tertentu. Seumpama di Yaumul Jumaah, pada hari Jumaat. Para imam yang menjadi imam di waktu solat Jumaah, maka digandingkan dengan surah Al-A'la. Surah Al-Ghasyiyah ini surah yang kedua, pada rakaat yang kedua. Begitu juga surah ini sunnah dibaca pada waktu Aid, yakni pada hari Aidil Fitri dan Aidul Adha. Begitu juga di ketika kita mendirikan solat seumpama solat malam, di waktu malam. Nampak? Kisah ini berlaku pada malam hari. Persoalannya, bila mana kita di malam hari kita membaca dan mentadabbur ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih terkesan. Terbukti dalam isyarat yang telah Allah bentangkan dalam Suratul Muzammil. Bacaan Al-Quran lebih terkesan dibaca ketika bila di antara waktu yang sunnah muakkad kita baca, iaitu pada malam hari. Itu bagaimana kita lihat fi'li perbuatan Rasulullah SAW melakukan solat tarawih. Bila mana Rasulullah SAW melakukan solat tarawih, solat rehat-rehat. Solat tarawih ni solat rehat-rehat. Solat yang mana, solat yang kita buat dalam keadaan tenang. Bukan nanti nak cukupkan rakaat kemudian khalas, kita sudahkan rakaat solat itu pada awal malam. Sedangkan apabila baginda Nabi SAW berada di dalam Ramadan, kita lihat bagaimana secara sahih dalam riwayat Al-Bukhari wal Muslim dan kebanyakan kitab hadis, bagaimana fi'li perbuatan Nabi SAW bila masuk Ramadan. Rasulullah SAW walaupun dengan hanya melakukan 11 rakaat, diriwayatkan secara sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan orang yang paling dekat dengan Nabi iaitu isterinya Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan baginda solat malam sama ada dalam Ramadan ataupun luar Ramadan bilangannya 11 rakaat. Cuma bezanya rakaat tidak menjadi muskilah pada kita umat mutahirin ini.
Ada di beberapa negeri telah formatkan untuk peringkat masjid dan sebagainya. Maknanya dirikanlah rakaat solat dengan bilangan 11 rakaat. Hatta walaupun 23 ataupun 21 rakaat. Kesemua itu mendapati ittiba' kulla farashidin. Kulla farashidin. Persoalannya yang boleh saya muskilkan ataupun pada kita, bagaimana kita menghidupkan malam itu. Di waktu andai kata, saya ulang balik, andai kata Ramadan ini Ramadan yang terakhir, siapakah yang sebenarnya yang bertanggungjawab pada diri kita sendiri, pada diri sendiri. Ada bagaimana nukilan seorang muallim menyatakan, siapa yang akan melaksanakan solat untukmu jika kamu tidak melaksanakan solat dalam hidupmu? Termasuklah untuk kita menghidupkan solat pada malam hari. Siapa yang berpuasa untukmu jika kamu tidak berpuasa? Siapakah yang akan membayarkan kamu sedekah, yakni zakat untukmu? Siapakah yang akan memperbaiki budi pekertimu? Dan siapakah yang akan memberikan kebaikan kepada kamu? Sesungguhnya amal perbuatan itu sebenarnya kita sendirilah yang kena usaha lakukan. Di waktu Ramadan yang sedia ada ini, dengan beberapa fadail amal yang disebut, bagaimana beberapa riwayat hadis, bagaimana amalan yang dilakukan dalam Ramadan tidak akan sama di luar Ramadan. Ini rasmi. Sama ada kita baca bentuk huruf dalam Quran ataupun baca berbentuk maknanya kalimah, apatah lagi satu ayat ataupun apatah lagi satu surah. Semua amalan berupa bacaan itu tak akan sama nilainya dengan 11 bulan di luar Ramadan. Apabila kita berada di dalam Ramadan, bagaimana solat fardu itu digandakan, bagaimana yang sunnah itu dinaikkan tarafnya, dimartabatkan seumpama mengerjakan yang fardu. Tentulah bila mana kita melakukan seumpama solat tarawih, baginda Nabi SAW, saya menyatakan dengan secara ilmu, baginda Nabi SAW menghidupkan bukan sekadar pada malamnya, begitu juga Rasulullah bermujahadah menghidupkan pada akhir malam. Kerana kita lihat berhentinya solat tarawih Nabi ini, perbuatan Nabi mencukupkan, mentamamkan dengan solat witirnya, berlakunya pada penghujung malam, iaitu beberapa minit sebelum terbitnya fajar. Rasulullah mendirikan solat selepas ba'da isyak, kemudian Rasulullah melakukan solat sunnah, solat sunnah selepas solat sunnah selepas fardu isyak. Kemudian Rasulullah setelah melakukan solat sunnah ba'da isyak itu, kemudian ada beberapa ketika Rasulullah rehat, kemudian Rasulullah sambung dengan beberapa rakaat. Setelah 2 rakaat, kemudian 2 rakaat. Dan ada kalanya disaksikan oleh ahli keluarga ataupun para sahabat yang cuba mendatangi Nabi ketika Rasulullah solat malam di malam Ramadan, didapati ketika Rasulullah mengantuk, ada masa Rasulullah rehat, baringkan badan. Maknanya itu menunjukkan Rasulullah solat dalam keadaan rehat-rehat. Itu yang disebut solatul tarawih, solat rehat-rehat. Maka tempohnya yang menjadi muskilahnya pada saya dan kita semua, tempohnya panjang sebenarnya. Peluang untuk kita bangun malam mendirikan solat yang rehat-rehat ini, tempohnya sampai ke hampir fajar. Yang rasminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mentakhirkan solat witir pada penghujung malam apabila masuk Ramadan. Di 11 bulan di luar Ramadan, ada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ketika Rasulullah penat dan sebagainya, ada masa Rasulullah awalkan witir. Awalkan witir dan mentamamkan bilangan rakaat pada penghujung malam. Tapi bila masuk Ramadan, sunnah muakkad. Ini sunnah bagi Rasulullah. Sunnah muakkad, mana sunnah muakkad, sunnah yang sangat dituntut bagi kita, oleh kerana kita yakin. Kita semua yakin kita akan bangun pada akhir malam, bukan? Kerana untuk apa? Untuk bersahur. Untuk bersahur. Bila untuk bersahur, majoritilah saya dan kita semua yang menyaksikan, termasuk ahli keluarga kita ataupun
di kalangan kita orang yang berilmu, atau yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, majoritinya akan bangun waktu sahur. Jadi sebenarnya bangun waktu sahur ni adalah tempoh yang sangat barakah. Bagaimana sifat tu orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ada 4 kelompok manusia yang diisytiharkan, dimartabatkan dalam kelompok orang-orang yang bertakwa ini. Disebut dalam surah Ali Imran. Selalu saya baca dalam kuliah ini sebagai suatu pengertian yang boleh kita halusi. Bagaimana Allah nyatakan, ba'da a'udzubillahi as-samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, as-sabiruna was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang sabar, as-sabirin was-sadiqin, dan orang-orang yang benar. Kelompok orang bertakwa ni itu mereka yang sabar, orang-orang yang benar, orang-orang yang tetap taat. Qanitin itu tetap istiqamah. Dia tetap istiqamah melakukan amal ketaatan. Dan begitu juga orang yang menginfakkan sebahagian daripada hartanya. Kemudian dalam masa yang sama, mereka mempunyai satu sifat di kalangan orang-orang yang bertakwa ini, adanya yang memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu lingkungan 50 bacaan, kadar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nisbahkan lebih kurang 15 minit begitulah. 10 ke 15 minit itu tempoh Rasulullah ambil take, makna waktu bersahur itu. Maka tempoh yang panjang sejak awal malam sampai ke akhir malam, itulah yang Rasulullah isi dengan penuh keimanan kepada Allah dengan amal, iaitu mendirikan Qiyamu Ramadan. Disebut Qiyamu Ramadan, mendirikan malam. Itu menghidupkan malam dengan solat yang disebut solat rehat-rehat, solat tarawih. Cuma ada ramai juga orang tanya, habis Ustaz, nak letak mana pula solat yang biasa kita buat di luar Ramadan yang kita sebut solat? Ada orang dia nak solat hajat. Kemudian ada juga yang maknanya biasa buat setiap malam solat taubah, ataupun solat istikharah, ataupun solat yang disebut sebagai solat tasbih dan sebagainya. Maka saya merujuk perbahasan dari segi ahlul hadis yang pakar tentang hadis ini. Para muhaddisin, mereka yang alim tentang daurah hadis ini, mereka mensyarahkan bagaimana apabila masuk Ramadan saja, automatically semua solat yang kita niatkan apa pun pada malam hari itu, dia menjadi package, iaitu package solat rehat-rehat. Letaklah nama apa pun, niatlah macam mana pun, itu yang disebut solat tarawih, solat rehat-rehat. Itu maknanya sebagai satu penjelasan kemusykilan bagi yang nak meletakkan niat pada solat-solat tertentu ni. Siru, maknanya sekiranya antum maknanya berhajat begitu, tidak terpulanglah. Tapi nak sebut ni automatik, dia berdasarkan kita lihat bagaimana perbuatan Nabi, itulah maknanya apa pun kita niat, itu sebenarnya solat yang disebut solatul tarawih. Bila kerana solatul tarawih ni dia berada dalam Ramadan saja. Yang rasminya solatul tarawih ni dia berada dalam Ramadan, dia tidak berada di luar Ramadan. Bila masuk Ramadan, maka disebut solat malam itu solatul tarawih. Ini di antara juzuk perbahasan ulama tentang pengertian solatul tarawih itu. Jadi kita, bagi orang berilmu, dia boleh mendengar cabang-cabang ilmu. Betapa kita lihat bila merujuk orang yang takasus, kita akan dapati luasnya definisi pengertian hatta agama ini, hatta begitu juga solat dan sebagainya lah. Subhana rabbiyal azim. Bagaimana yang dimaksudkan pada pagi ini tentang subhanallah, bukankah kita semua dalam doa iftitah, ni lafaz dalam doa iftitah tu ada kita sebut secara kita berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lafaz ini berada dalam surah Al-An'am ayat yang ke-62. Dalam doa iftitah itu
mengambil satu ayat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-62, iaitu dengan lafaz inna salati, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Taib. Di antara hikmah Ramadan yang perlu kita ambil peluang, iaitu kita kena bebaskan diri kita ini daripada bersifat apa? Bersifat mazmumah. Tarbiyah Ramadan ini sebenarnya satu medan untuk tazkiyatun nafs, persucian hati. Maknanya tarbiyah untuk latih tubuh sampai peringkat maknanya hati ini benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Inilah bulannya. Manakan pula nak mengharapkan di luar 11 bulan di luar Ramadan. Kenapa tadi dalam riwayat yang pertama dalam mafhum hadis tadi menyatakan dibelenggunya pengaruh syaitaniah. Yang di luar Ramadan sebenarnya bermula dengan pada malam Aidil Fitri sampailah ke penghujung bulan Syaban. Maka di luar Ramadan ini penuh dengan fitnah. Fitnah apa? Pengaruh syaitaniah yang berleluasa. Sedangkan jaminan atas lidah Rasulullah SAW yang ilhamnya datang daripada Allah. Bagaimana Allah mengisyaratkan kepada Nabi SAW, syaitan ini dibelenggu dalam Ramadan. Maka dalam Ramadan ini, apabila syaitan ini dalam keadaan dihadkan pergerakannya, operasinya dan sebagainya, subhanallah, waktu itu kita berpeluang. Berpeluang bila masa dalam Ramadan, subhanallah, bagaimana kita telah ikrar tadi, supaya kita ni bebaskan kita ni daripada sifat mazmumah. Di antara sifat mazmumah yang berat, dia berprofil tinggi, iaitu sifat nifak, sifat munafik. Sifat munafik, ini satu sifat yang sebenarnya di antara sifat yang kita kena kikis buang. Bila mana kita berpeluang dalam Ramadan, sebenarnya kita bebaskan diri kita ini daripada sifat nifak ini, sifat apa? Sifat munafik ini. Bagaimana dalilnya yang boleh kita sandarkan? Iaitu sebagaimana diisyaratkan dalam satu mafhum hadis Nabi SAW. Bagaimana Rasul isyaratkan orang munafik ini, dia akan futur, dia akan lemah, dia akan kalah dengan di dua waktu solat. Iaitu waktu solat apa? Solat subuh berjemaah, juga solat isyak berjemaah. Ini secara hadis itu hadis hasan, sikah untuk kita beramal. Bagaimana subhana rabbiyal azim, fi'li perbuatan sifat orang munafik ini, mereka kelihatan masa hayat Nabi SAW, mereka gagal untuk istiqamah salat subuh berjemaah. Termasuk juga mereka akan gagal, mereka akan tenggelam, timbul tenggelam. Banyak tenggelam daripada timbul. Itu sifat munafik. Jadi subhanallah, bagi muslimin, terutama bagi muslimin dan akhir balik, kita sebagai ayah, kita sebagai pak mertua, bapa mertua ataupun mak mertua sekalipun, ataupun ibu sekalipun, pastikan anak ataupun cucu kita ini kita didik secara beransur-ansur, tertib daripada akhir balik lagi, kita didik supaya mereka ittiba' sunnah. Ittiba' makna salafus soleh, makna didikan Nabi SAW, iaitu Rasulullah menekankan tentang salatu jemaah ini. Salatu jemaah ini sebenarnya bagaimana Allah nyatakan wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Bagaimana dan orang-orang yang memelihara solatnya, sifat orang mukmin di antaranya mereka berusaha untuk memelihara solat mereka. Dan dimaksudkan memelihara solat ini termasuklah memelihara, memastikan tertib, maknanya istiqamah solatu jemaah ni. Bagi yang dah akhir balik, bagi muslimin terutamanya, maknanya apa? Untuk membebaskan diri itu daripada sifat nifak ataupun sifat munafik dan sebagainya. Ada segi amal. Amal ni ada amal nifak dia panggil.
Amal nifak ini maknanya dia tidak istiqamah. Yang terbukti ketika hayat Rasulullah, orang munafik ini mereka subhanallah gagal untuk istiqamah solat subuh berjemaah dan solat isyak berjemaah. Maka kita boleh ambil ibrah. Andai kata Ramadan pada tahun ini, Ramadan yang terakhir, insya-Allah siapa yang telah formatkan dia punya satu vision ataupun satu misi ketika di luar Ramadan, di ambar Ramadan, dia telah ada niat nak jadikan Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik. Maka dia dengan niat, dengan ilmu dia beramal, dengan iman dia beramal, subhanallah, maka dia mujahadah dalam beramal, dia nak tertib mendapatkan solat tu jemaah bagi muslimin tadi, tertib 5 waktu tadi dengan mendapat takbiratul ihram yang pertama. Selama 40 hari, katalah format tarbiyah itu dilakukan selama 40 hari. Maka ada satu dalil keterangan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang melakukan tertib solat selama 40 hari, 5 waktu ini, dia berdiri dalam keadaan qiyam mendapat takbiratul ihram yang pertama, kemudian selama 40 hari dia melakukan demikian, maka dia dibebaskan dengan dua perkara. Pertama, bebas dirinya daripada sifat munafik, kemudian dia dibebaskan daripada azab api neraka Allah, dan dia berpeluang insya-Allah menjadi ahlul jannah. Jadi ini tarbiyah bagi muslimin, pakej rangsangan bagi muslimin. Dan katalah di antara kita tiba-tiba terlucut juga, tergelincir jugalah, ataupun terlepas jugalah dalam tempoh 13 hari penghayatan Ramadan, akhir Ramadan yang lalu, maka belum terlambat lagi untuk kita memperbaharui iman kita kepada Allah. Kemudian dalam masa sama, setelah kita buat format, ni tajuk pada pagi ini, andai kata Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Jadi buatnya tempoh hayat kita ni Allah panjangkan sampai penghujung Ramadan. Kemudian kita tambahlah bilangan hari, nak cukupkan tempoh, kita qasatkan satu amal yang begitu azim, yang mana nilai tambahnya berat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dari segi pahala, iaitu amal niat. Amal nawaitu kita ni, kita qasatkan nak jadikan. Kita telah mendengar banyak tazkirah dan berulang kali para asatizah menyatakan, jadikanlah Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik. Kita telah dengar berulang kali ketika di ambar Ramadan. Maka di ambar Ramadan yang baru-baru ni pun saya sendiri pun mengulangi ayat yang sama. Maka saya sendiri pun menyaksikan dah kawan-kawan yang saya kenal, tarafnya VIP lah, taraf peringkat masjid. Kita kata ambil contoh yang peringkat masjid, imam nombor 1, imam lagi, merangkap ustaz lagi, di 3 masjid saya menyaksikan sendiri. Di Teluk Intan seorang yang saya kenal, di Kampung Gajah Perak pun saya kenal seorang ustaz lagi, imam lagi. Lepas tu di Farda Muakil pun imam lagi. Maknanya 3 orang imam ni. Mereka membenarkan pernyataan saya bila mana kita sebagai pentazkirah ni menyatakan, jadikanlah Ramadan pada tahun ini Ramadan yang terbaik. Bila kita tengok wajah orang yang mendengar ni, kita kenal. Bila mereka mengangguk, maknanya mereka tanda setuju, mereka mengiyakan. Majlis ilmu ni satu seni. Bila kita berada dalam majlis ilmu, kita redha. Kita redha dengan sesuatu kenyataan rasmi yang disampaikan oleh para asatizah berdasarkan dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi ataupun nasihat-nasihat yang baik. Subhanallah, sebenarnya dia merupakan termasuk, maknanya kita mengaminkan. Kita mengaminkan pernyataan para asatizah di waktu itu. Maknanya sekurang-kurang satu amal, iaitu amal pekerjaan bagi hati dia. Dia dah dengar. Bagaimana bukankah kita diperingatkan Allah Subhanahu Wa Taala? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun.
Dialah yang menjadikan kamu. Dialah Allah. Sesempurna bagi sifat dia, yakni zat bagi Allah menciptakan saya dan kita semua. Dia sebagai sifat khalik, kita yang diciptakan makhluknya. Kemudian dia menjadikan pendengaran. Kemudian dia jadikan penglihatan pada diri saya dan di antara kita. Kemudian dia jadikan hati. Hati nurani itu. Kata Allah, sedikit di kalangan yang bersyukur. Sedikit saja, qalilan. Maknanya sedikit di kalangan kamu yang bersyukur. Subhanallah. Bagi kita yang Allah panjangkan usia, masih mampu mendengar, masih mampu melihat, masih mampu dalam keadaan membaca ayat-ayat Allah, kemudian mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka di antara hikmah yang boleh kita ambil daripada ibrah ayat seumpama ini, iaitu kita kena bab hati ni satu makhluk yang unik. Satu amal yang unik, iaitu bab niat. Niat. Katalah tadi sebelum Ramadan nak jadikan Ramadan ini Ramadan yang terbaik. Kemudian tiba-tiba kita dipanjangkan usia, tiba-tiba katalah kita sekarang ni secara sahih kita sampai pada 13 hari di tanggal Ramadan ini. Cuma hati ini boleh dipersoalkan. Hati saya sendiri pun boleh dipersoalkan. Apakah benar tadi? Tadi kata aku mengaku. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku kerana Allah. Kita sendiri ikrar di depan Allah. Maknanya kita ni benar-benar mukmin yang bersifat siddiq, ataupun kita menyanahi apa yang telah kita ikrarkan. Sedangkan kita mengaku dengan jujur di hadapan Allah, seakan jujurlah. Pasal lafaz tu kita ulang sebut setiap waktu solat. Bayangkan, setiap waktu solat. Setiap waktu solat sebagai doa, maknanya mukaddimah doa iftitah itu sebagai satu mukaddimah sebelum baca suratul Fatihah. Maknanya kalau kita solat 5 waktu, berapa kali tu? 5 kali dah. Kemudian kita solat 12 rakaat yang mendapati dengan qabliyah dan ba'diyah Rasulullah solat. Sunnatun Nabi SAW. Jadi berapa dah? 12 campur 5, 17 dah. 17 apa? 17. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Maknanya 17 kali kita baca apa? Baca doa iftitah tu. Macam suratul Fatihah itulah. Kita baca 17 kali dalam rakaat solat. Tapi bacaan doa iftitah tu 17 kali sehari. 17 kali sehari tu. 17 kali sehari. Betul? Ataupun kurang daripada itu. Tapi nak sebutnya lebih pada 10 kali lah. Katalah begitu. Lebih pada 10 kali apa yang kita sebut dalam doa iftitah tu. Persoalannya, benar ke kita ini? Maknanya mengaku depan Allah, tiba-tiba kita lakukan sebaliknya. Katalah hidup ini dan mati ni kerana Allah. Tapi tiba-tiba check and balance balik 13 hari Ramadan ini, kita buat apa? Orang Perak kata apakah hair? Apakah hair? Koma, kamu ni apakah hair? Itu orang yang berilmu, dia boleh tanya diri dia sendiri. Dia check and balance pada bila dia tengok wajah dia. Dia akan berdoa, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sebagaimana engkau perelokkan rupa paras aku, perelokkan wajah aku. Di antara maksud wajah ini, maknanya rupa paras kita lah. Termasuk kita ni kena hati kita ni. Akhlak kita ni kena benar. Soal hati tu berkaitan dengan akhlak lah. Berkaitan dengan sifat. Bagaimana sifat hati kita? Benar-benar ke kita ini menjadi hamba kepada Allah ataupun hamba kepada syaitan? Hamba kepada nafsu ataupun hamba kepada madiah? 13 bulan, 13 hari telah berlalu. Itu kalau kita persoalkan 13 hari yang berlalu. Cuba kita persoalkan pada diri saya di antara kita. 11 bulan dah Allah bentangkan kepada saya dan kita semua. Dalam kehidupan ini. Hanya 1 bulan Allah minta komitmen. Minta komitmen, maknanya komitmen supaya kita ini dekat dengan dia. Bukan suruh tinggal kerja di dalam Ramadan ni. Maksud saya bukan suruh, dengan maksud saya menyatakan demikian maknanya tinggal kerja sebulan ini. Tidak.
kalian boleh meneruskan kerja, tapi dalam masa sama ada pekerjaan yang kita pekerjaan ini pekerjaan kita beribadah kepada Allah. Sebenarnya bila faham dengan baik makna pengertian dalam doa iftitah tu yang disebut dalam surah Al-An'am tadi ayat 62 tadi, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, maknanya apa? Semuanya boleh jadi ibadah. Sejak kita tidur malam tadi, kita bangun pagi tadi waktu sahur, sampailah kita nak tidur balik, cuba formatkan pada diri saya dan kita semua, kita flashback balik sunnah-sunnah yang Rasulullah lakukan. Orang yang beruntung apabila dalam kehidupan dia menghiasi seluruh kehidupan dia dengan amal-amal sunnah. Bangun bagaimana sunnah, kemudian berwuduk bagaimana sunnah, kemudian ketika nak mendirikan solat sunnah di waktu diambang fajar tadi, kita bukan bangun sahur saja, tapi kita ada bangun untuk menambah bilangan rakaat. Saya syorkanlah kepada muslimin terutamanya, termasuk muslimat, bila masuk Ramadan 10 hari yang terakhir nanti, dia ada suatu amalan sunnah muakkad yang sangat dituntut kita kena aulawiyat lakukan, iaitu di antaranya iaitu apa? Iaitu kita maknanya menghidupkan amal di akhir malam. Kita tambahlah beberapa rakaat di waktu akhir malam itu, kerana didapati baginda Nabi SAW apabila 10 hari yang terakhir itu, riak muka Rasulullah dia berbeza. Amal perbuatan Rasulullah pun berbeza 10 hari yang terakhir itu. Tapi dalam satu riwayah, dinyatakan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an menyatakan pada satu ketika, satu tanggal Ramadan itu, Rasulullah SAW beriktikaf di masjid pada 10 pertama Ramadan. Rasulullah beriktikaf di masjid sebelah rumah Rasulullah, iaitu masjid baginda Nabi SAW. Maka Rasulullah beriktikaf 10 hari yang pertama itu. Hebatnya iktikaf Rasulullah ni, dia disebut makna iktikaf khusus. Dia melibatkan siang dan malam. Ini special case atas amal perbuatan Nabi ni. Cuma kita boleh ambil ibrahnya, saya sendiri boleh sebut, tapi majoritinya kita tak boleh nak mampu lakukan. Maknanya Rasulullah berkhalwah dengan Allah dalam Ramadan ni siang dan malam pada 10 hari yang pertama. Kemudian datang Jibril AS. Datang Jibril AS mengkabarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, apa yang kamu tunggu ni ada di depan kamu. Maka Rasulullah meneruskan iktikaf pada hari yang ke-11 sampai ke hari yang ke-20. Tiba-tiba ringkas lagi cerita bagaimana Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril AS. Apa yang kamu tunggu ini ada di depan kamu. Hakikat sebenarnya Rasulullah menunggu satu yang disebut malam kemuliaan, yang didatangi dengan gerombolan malaikat, yang ketua malaikat itu malaikat Jibril AS. Bagaimana Allah nyatakan, ba'da a'udzubillahi as-samil 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, tanazzalul malaikatu waruruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turunnya ar-ruh. Dimaksudkan ar-ruh itu, mufassir sebahagiannya mensyarahkan ketua malaikat Jibril AS, dan bersama gerombolan malaikat Allah yang paling ramai akan turun dalam setahun ini pada malam kemuliaan itulah, untuk mengatur semua dengan biiznillah, dengan izin Rabbmu, dengan izin Rabb. Kemudian untuk mengatur semua urusan, termasuklah maknanya rezeki, bahagia ataupun celakanya seseorang itu, termasuklah tempoh ajalnya. Jadi saya ulang balik, andai kata Ramadan ini Ramadan yang terakhir buat di antara kita, siapa tak kenal tokoh-tokoh ilmuwan yang telah kembali ke rahmatullah, tidak kesampaian mereka berada pada Ramadan pada tahun ini, ataupun orang yang rajin beribadah.
Begitu jugalah maknanya orang-orang yang awam dan sebagainya. Kita sendiri menyaksikan satu demi satu kematian telah sampai buat mereka. Namun kematian itu sebenarnya tazkirah yang baik. Jadi kita genong, andai kata umur kita ini untuk bertemu dengan Ramadan pada tahun 1442 ini, Allah saja yang ketahui. Kita boleh buat satu format bagaimana andai kata Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Ni pun tak boleh nak jamin sampai penghujung Ramadan. Bila tak boleh nak jamin sampai penghujung Ramadan, subhanallah, masa yang berbaki dalam Ramadan ini, bayangkan hampir kepada nisfu Ramadan. Kita check and balance balik, maknanya berapa saja surah yang kita telah baca. Berapa juzuk di antara para penghafaz ataupun para qari ataupun di antara yang rajin membaca Al-Quran, berapa juzuk telah mereka khatamkan. Ataupun lafaz dengan nisbah qadar saya sendiri ataupun di antara kita, berapa ayat ataupun berapa surah telah kita baca. Bagaimana amalan-amalan sunnah yang kita lakukan di 13 hari Ramadan ini. Maka tentulah jawapannya, saya sendiri wajib menginsafi diri betapa maknanya kita kekurangan. Kekurangan apa? Kekurangan amal ibadah kita kepada Allah. Maka satu, perbaharui iman. Ini sure saya. Di pertengahan ucapan ataupun 1/3 yang terakhir ucapan ini nak menyatakan antara yang boleh kita usaha lakukan iaitu berkaitan dengan pesanan berdasarkan satu kenyataan Al-Kisah ini, betapa ketika Muhammad bin Wasi, dia menyatakan ketika dia melalui satu kawasan kubur, maka dia mengungkapkan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah inilah yang Rasulullah SAW sebut, amanatkan kepada para sahabat, termasuklah ahli keluarganya. Rasul menyatakan dalam satu isyarat hadis Nabi SAW, lazimilah kamu 4 perkara ini dalam Ramadan ini. 4 perkara ini. Pertama, perbanyakkan la ilaha illallah, iaitu kalimah syahadah ini. Kemudian maknanya yang kedua iaitu perbanyakkan kalimah memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah bukan sekadar di waktu sahur, tetapi di waktu-waktu selepas solat. Dan perbanyakkan, sekiranya di luar Ramadan kita telah baca kalimah memohon ampun kepada Allah ini, maka kita perbanyakkan dalam Ramadan Al-Mubarak yang berbaki ini. Subhanallah, nak menyatakan bagaimana kisah yang benar ini berlaku kepada Muhammad bin Wasi ketika dia menziarahi suatu tanah perkuburan. Kemudian di waktu itu dia membaca kalimah la ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi melainkan dia. Kemudian dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiba-tiba dia mendengar satu suara daripada kubur ni. Satu suara keluar daripada kubur ni, berhampiran dengan tanah kubur itu. Suara kubur ini menyatakan, wahai Muhammad bin Wasi, berkalilah dirimu dengan kalimah itu. Wallahi, demi Allah, jika kamu mengetahui pahalanya, kamu akan mengucapkannya pada setiap nafasmu. Sesungguhnya kami telah terhalang daripada kalimah la ilaha illallah dan kami tidak mampu lagi mengungkapkannya. Maknanya kalau kita bersangka baik pada kisah ini, kerana ini kisah salafus soleh. Siapakah salafus soleh ini? Mereka yang hidup selepas dalam tempoh 300 tahun kewafatan Nabi SAW. Salafus soleh ini termasuk sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'in. Tempohnya dalam selepas 300 tahun kewafatan Nabi SAW. Maka itu disebut golongan salafus soleh. Maknanya ibadah mereka ibadah yang maknanya yang sahih. Akidah mereka akidah yang salim. Taib. Apakah umat yang mutakhir ini tidak sahih ibadahnya? Sahih. Sahih apabila kita mengikuti ittiba' sunnah. Bila kita mendengar hadis sahih, maka kita ikut.
Kita mendengar hadis hasan, kita ikut. Kita mendengar hadis yang sumbernya satu hadis itu ahad, kita ikut. Tapi bila mana kita jumpa hadis yang maudhu', yang palsu, kita tak ikut. Maka itu juga maknanya jalan-jalan yang disebut sebagai mengikut jalan salafus salih. Jalan salafus salih. Taib. Dan nak menyatakan apa? Rahsia tentang kalimah la ilaha illallah. Buatnya Ramadan ini Ramadan yang terakhir. Saya ulang balik, belum tentu sampai penghujung Ramadan. Katalah kita buat andaian sampai penghujung Ramadan. Ada berapa hari lagi? Ada 17 hari. Ada 16 hari lagi. Maka 13 hari sebelum ini, kita terlepas pandang kalimah yang sepatutnya kita ulang sebut. Perbanyakkan. Rasulullah pesan, perbanyakkanlah kalimah la ilaha illallah ni. Perbanyakkan juga memohon ampun kepada Allah. Dan 2 perkara yang kamu kena lazimi, di 4 perkara, baki 2 perkara lagi, iaitu meminta kepada Allah supaya dijauhkan daripada azab api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Jadi bacaan ataupun ungkapan ini kita boleh sebut 7 kali. Biasa kita baca 3 kali, tapi 3 kali dalam Ramadan ini memang tak sama dengan 3 kali di luar Ramadan. Itu kelebihan fadail beramal dalam Ramadan. Jadi untung sungguh betapa sekiranya seseorang itu dalam keadaan subhanallah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia mendatangi Ramadan, dia melakukan suatu amal untuk meraih redha Allah sehingga dia merdekakan daripada diazab dalam neraka Allah. Kemudian kita jangan segan silu mohon sebagai ahlul jannah. Maka doa yang terbaik juga, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Doa itu kita ulang sebut paling kurang pun 3 kali. Persoalannya mungkin ada yang bertanya, dan mungkin sebahagiannya dah faham dengan baik, ada waktu mustajab doa. Maka di antara waktu yang mustajab doa ini iaitu dikala waktu sahur dan dikala waktu berbuka. Hatta bagi orang berpuasa ni termasuk juga maknanya pakej rangsangan, maknanya doa sentiasa mustajab. Bagi orang yang berpuasa ni, apabila dia menjalani Ramadan dengan iman, dengan mengharapkan pahala kepada Allah, bila dia sebut semua kalimah-kalimah sama ada bentuk zikir ataupun doa, maka peluang bagi dia untuk Allah makbulkan dia, subhanallah, untuk Allah makbulkan doa dia ataupun munajat dia memang cerah. Jadi andai kata Ramadan ini Ramadan yang terakhir, apa yang kita nak buat lagi? Jadi kita bolehlah meneliti beberapa perkara minit-minit terakhir ini, nak menyatakan bagaimana satu seruan yang boleh kita merenung akan penyataan ini. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi faghfiru ilallah inni lakum minhu aduwwum mubin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagaimana faghfiru ilallah, maka bersegeralah kembali kepada, yakni mentaati Allah. Inni lakum minhu aduwwum mubin. Sesungguhnya aku seorang pemberi peringatan yang nyata daripada Allah untukmu. Surah Az-Zariyat ayat 50. Yakni dengan membawa maksud apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah telah menyampaikan risalah agama ini kepada kita dan beramal supaya kita mencontohi sunnah Nabi SAW. Indah sungguh hidup ini apabila kita susun dengan format mengikut apa saja yang Allah perintahkan dan sedaya upaya meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi itu pengertian definisi takwa yang secara hakikinya kepada Allah dan Rasulnya, dan bagaimana Rasulullah SAW sebagai tukang sampai yang menerima peringatan itu kita yang menerimanya. Jadi persoalannya, siapa yang nak mengubah diri kita sendiri, melainkan kita minta Allah Subhanahu Wa Taala beri petunjuk.
Tu di antara lafaz doa yang masyhur yang Rasulullah SAW mohon untuk menghadirkan rasa takwa ini. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Wahai Allah, kurniakanlah aku petunjuk dan ketakwaan dan pemeliharaan dan kecukupan. Ini doa yang sunnah kita baca, dan sebolehnya kita baca di waktu berbuka. Waktu buka ni mustajab doa, di waktu bersahur pun mustajab doa, dikala selepas solat, setiap kali solat pun mustajab doa, dan di waktu-waktu tertentu pun mustajab doa. Di malam hari setelah kita di waktu sujud pun, sujud yang terakhir itu sedekat-dekat seorang hamba dengan Rabbnya pun mustajab doa. Dan bagaimana Allah nyatakan wa amma man fa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Dan ada pun ini dalam surah An-Nazi'at ayat ke-40, dan ada pun orang yang takut kebesaran Rabbnya dan menahan diri daripada keinginan nafsu syahwahnya. Jadi Ramadan ini adalah satu bulan untuk kita kekang nafsu syahwah kita. Alhamdulillah, hikmah coronavirus ini kita dihadkan pergerakan kita, maka kita tak seperti biasa dalam Ramadan yang sebelum ini. Maka peluang kepada saya untuk hadirkan rasa takut kepada Allah, hikmah daripada coronavirus ini. Isu coronavirus ini begitu banyak hikmahnya. Jadi kita bukan takut kepada makhluk ciptaan Allah, tapi kita takut kepada kebesaran Rabb yang menciptakan makhluk itu. Bagi orang berilmu, dia akan nampak nampak betapa Allah ni lah segala-galanya, yang mencipta hal ehwal ataupun mengizinkan perkara ini berlaku sebagai ujian, dugaan, cubaan buat insan. Sebenarnya Allah nak menzahirkan kepada kita semua betapa azimnya dia. Di waktu itu tarbiyah Ramadan ini, maka kita kena rasa, ni pun kita dah rasa agak gelisah, ya tak? Agak gelisah, rasa sebahagian di antara kita agak terganggu kerana dihadkan pergerakan. Biasanya boleh ke hulu ke hilir, biasa kita nafas pun dengan baik, tiba-tiba sekarang nak keluar kena pakai mask. Jadi selama ni nafas bebas aja, bergerak pun bebas aja, tiba-tiba dihadkan. Maknanya satu hari nanti tempoh nafas kita pun akan dihadkan. Bila sampai ke hujung nyawa nanti masing-masing, subhanallah, macam orang lelah nafas dia tak, dia lelah, dia semput, separuh nyawa. Orang yang nak mati tu pun macam itulah rasanya. Bila diambang sakarat, sakarat ini menjelang tiba pada diri kita, maka di waktu itu kita akan rasa betapa bernilainya nafas ni. Bernilainya nafas yang suruh keluar tarik ni, maknanya tarik nafas kemudian hembus keluar ni, sebenarnya dia merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andai kata Ramadan ini Ramadan terakhir, maka kita boleh itibak sudah menjadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur kerana pernah dalam satu riwayah baginda Nabi SAW bila melakukan solat malam, kemudian bengkak kaki baginda Nabi SAW apabila Rasulullah mujahadah dalam beramal, dalam ketaatan kepada Allah, mendirikan solat sunnah. Kemudian di kalangan ahli keluarga ataupun sahabatnya bertanya kepada baginda, mengapa demikian baginda Nabi SAW sungguh beramal ibadah sehingga bengkak kaki ni. Jadi ringkas ceritanya mengambil pengajaran atas kisah itu, Rasulullah menyatakan, bukankah aku maknanya menghalang aku daripada sifat bersyukur kepada Allah. Rupanya orang yang mujahadah dan beramal soleh, takwa dan ikhlas ini, iaitu mereka meluahkan rasa syukur mereka kepada Allah yang beri nikmat. Jadi kita dalam Ramadan ini kena sampai satu tahap, iaitu hamba Allah yang bersyukur, mengenal nikmat Allah yang begitu banyak, yang tidak terhitung dek saya dan kita semua, betapa Ramadan ini suatu nikmat yang besar. Puasa ni pun suatu nikmat yang besar untuk maknanya mendatangkan rasa takut kepada Allah, kemudian rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kena sabar.
sabar menghadapi segala apa yang Allah tentukan, dan bagaimana betapa sifat-sifat, semua sifat mahmudah itu kita kena tarik bawa masuk, ataupun kita kena bersifat dengan sifat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah bulannya. Bulan yang maknanya bukan sekadar kita kena rasa takut kepada Allah, kita kena menghiasi nafsu syahwah kita itu dengan nafsu syahwah yang lebih tenang, lebih tenang, berjiwa mutmainnah, berjiwa mutmainnah. Dan akhirnya sebagai satu khulasah di sini, subhana rabbiyal azim, andai kata Ramadan ini Ramadan yang terakhir, inilah tempoh kita bertenang dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalani baki Ramadan 16 ke 17 hari ini sebagai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, kerana Allah panggil kita tadi, faghfiru ilallah, maka bersegeralah kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil, Allah sendiri panggil rasmi dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-50 tadi. Jadi cukuplah bagi saya dan kita semua betapa Ramadan ini suatu tempoh yang bermakna. Maka kita guna pakai sebaiknya, perbaiki iman kita, termasuk pertingkatkan iman dan pertingkatkan amal saya dan kita semua. Kemudian kita share, kita kongsi, kita sampaikan risalah agama ini terpakai buat semua. Islam ini a way of life, satu cara hidup, dan dia terpakai untuk semua. Islam for all, untuk semua. Dan akhlak Islam ni kita guna pakai untuk kita, maknanya dalam kehidupan kita, agar kita ini sebenarnya kita ini sebagai khalifah dan pemegang amanah Allah dan Rasul, maka dengan Allah mewarisikan bumi ini dengan orang-orang yang beriman kepadanya, kita mudah-mudahan termasuk dalam golongan orang yang beriman, dan kitalah selayaknya, kerana bagaimana tidak ada hari ataupun sesuatu, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih atas perhatian. Wallahu a'lam.